Qala musannif rahimahullah ta'ala faslun fi tawakkul. Ini satu pasal pada menandakan tawakkul, yakni berserahkan kepada Tuhan Azza wa Jalla. Kemudian tak dapat tidak bagi penuntut-penuntut ilmu itu daripada tawakkul pada penuntut ilmu. Bagi penuntut ilmu tak dapat tidak dia kena berserah diri kepada Allah. Ngaji dan mengajikan, kemudian kena serah kepada Allah. Ini sifat ahli ilmu. Batu orang mukmin dia tak ada perasaan kecewa. Kenapa tak ada perasaan kecewa? Sebab dia tahu dia memberi kejayaan, memberi manfaat, memberi mudarat, bukan usaha dia. Ya, iaitu Allah. Kita sebagai hamba Allah, kerja kita berusaha. Berjaya tak berjaya itu bukan kehendak kita. Sebab itu bagi orang mukmin kena ada sifat tawakal kepada Allah. Ya, berserah dengan Allah. Ya, serah dengan Allah. Apa yang dibuat serah, dan mengaji serah. Maka serah ini termasuk kerja amal dia baru. Doa. Ya, doa. Dah belajar doa. Berdoa ini salah satu tuntutan. Lepas itu serah. Dan tiada cita-cita dia pada pekerjaan rezeki. Ya. Dan tiada dia mencita-cita pada pekerjaan rezeki, dan tiada mengendala dia akan hatinya dengan demikian itu. Dan tiada dia mengendala. Dia tak, hati dia ni tak sibuk, risau, ya, dengan pekerjaan rezeki. Sebab tak risau. Sebab ya, ahli ilmu selalu disebut perkara yang sama. Rezekinya telah dijamin oleh Allah. Kamu yakin dengan Allah? Bagaimana seseorang yang menuntut ilmu tak yakin dengan janji ahli ilmu? Janji itu bukan orang yang janji. Yang janji itu Allah. Ya. Yang janji itu Sayyidina
daripada sekira-kira dia berkehendak dia tak tahu jalan mana. Bila Nabi cakap macam itu, kita tak yakin. Macam mana? Nabi dah janji macam itu, janji daripada Nabi. Kita tak boleh yakin dengan janji itu. Nanti yang Nabi kata tak payah nak fikir. Akan datang macam mana itu, macam mana, sebab min haitsu la yahtasib. Sebab apa? Sebab kafahu Allah mencukupkan. Allah cukupkan akan rezeki orang yang ahli ilmu. Allah sampaikan cita-cita. Tapi ahli ilmu yang mengikut syarat yang kita dah jelaskan, yang Nabi dah jelaskan dulu. Wajib menolak, jangan makan benda haram. Jadi semua nak kena tengok betul, taat dengan dua ibu bapa, taat dengan guru, taat dengan sama-sama, maksudnya menghormati guru kita, menghormati sesama kita, insya-Allah maka dapat habuan seperti mana hadis ni tadi. Tapi kalau kita tadi melanggar akan jalan ahli ilmu yang dituntut, tak dapatlah. Kerana bahawasanya mereka yang mengenal ia akan hatinya dengan pekerjaan rezeki daripada makanan dan pakaiannya, nescaya sangat mensedikit ia bagi menghasilkan yang baik-baik dari perangai dan mulia-mulianya, dan akan yang tinggi-tingginya daripada pekerjaannya. Siapa yang hati dia tadi dah disangkutkan dengan pekerjaan rezeki, terangkatlah akan perangai yang mulia, tak dapat menghasilkan benda baik dalam masa kita belajar. Itu dulu Guru Abi dia pesan, masa mengaji jangan sibuk hal rezeki. Ingat masa muda-muda dulu, zaman Nabi umur 20 lebih, Guru Abi pesan, jangan sampai dia bagi tahu siapa yang dalam masa belajar dengan dia tu buat kerja dunia, niaga apa dan sebagainya, dia tak mengaku murid. Dia tak mengaku murid. Sebab apa? Payahlah kalau kita ni tadi nak dapat mengikut sunnah, meniaga macam Nabi buat. Dulu zaman Nabi dulu, masa mengaji dulu, kayu tasbih kokar mahal. Satu tas tu 1,000 lebih, 1,500. Sekarang murah, 1,500. Tu pun ada orang tipu. Yang tipu ni kaki mengaji kan. Macam mana? Itu Guru Abi tu ni larang. Alhamdulillah lah, Abi dapat ikut lah. Abi tak buat apa-apa, tak dapatlah ikut. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Dengan berkat Abi ikut ni, Abi dah balik Malaysia. Satu hari Abi pergi umrah, dia panggil lagi. Dia bagi Abi syahadah tu. Patut Abi tak layak terima syahadah tu. Sebab syahadah ni orang yang pandai baca kitab Arab, tapi dia tetap bagi. Tapi pada Abi rasa bersyukurlah, bukan sebab syahadah tu, sebab dia iktiraf oleh guru kita. Guru kita tu iktiraf tu. Sebab
redha guru itu redha Allah dan Rasul. Sebab guru ni macam mak bapak. Bila kita tak ada redha mak bapak, Allah tak redha. Itu di antara azab kubur yang disegerakan cepat, iaitu anak yang derhaka. Okay. Itu jagalah benda-benda tu, jaga. Walaupun kita ni bodoh, macam Abi, murid yang bodoh. Tapi kita tahu kita ni bodoh, sedar diri kita bodoh, ya. Jadi jaga benda-benda yang kita ni boleh, ya, untuk dapat ilmu. Dikatakan kepada orang itu, tinggalkan kamu akan baik-baik perangai, jangan musafir kerana menuntutnya, dan duduk kamu kerana engkau permakan dan yang engkau permakan dan yang permakai. Apa maksudnya? Tinggalkan oleh kamu akan yang baik-baik dari perangai dan kemuliaannya, dan jangan engkau berpindah dan musafir ke mana-mana negeri kerana menuntuti akan dia. Dan duduk olehmu dan berhenti olehmu daripada menyerunya, kerana bahawasanya engkau seorang yang sangat perauk dan pemakan. Perauk ni tak tahu, ya. Dan sangat memakai-makai dan tergendala bagi menghasilkan dia. Maka bagaimanakah mudah bagi engkau menghasil yang baik-baik dari perangai dan mengusahakan akan dia. Ini kalam ulama. Kalau hati engkau masih lagi terlekat dengan benda itu, tinggallah perangai yang baik. Kenapa dia cakap macam ni? Syair. Ini duduk kat mana ni? Ilmu arut ke? Mantik ke? Kat mana Wal? Awal ngaji tinggi. Tengok syair kalam ulama, kalam hikmah, bukan alim. Engkau, ya, kalau hati kau masih lagi bergelumang dengan dunia, tinggalkanlah perangai yang baik. Siapa dia cakap itu? Sebab kita menjadi fitnah kepada ummah. Ya? Sebab kita menjadi fitnah kepada ummah. Itu orang dulu ni bijak ni. Bijak orang dulu. Perkara-perkara yang boleh menjadi fitnah kepada ummah, dia tak ini kan, ya, dia tak sarankan. Walaupun perkara itu baik, walaupun perkara itu betul, ya, tapi dia tak dia sarankan kepada ummah. Tak macam orang sekarang. Habis kalau buka isu ni jadi fitnah lah. Jadi lebih baik habis tak buka isu ni. Bijak orang dulu. Contoh ni, surah Yasin antara surah yang tak panjang tak pendek. Maka dia jadikan malam Jumaat itu Sayyidul Ayyam, penghulu hari, untuk menghidupkan malam Jumaat itu tadi dengan baca Quran. Tapi dia bawa surah yang panjang pun tidak, pendek pun tidak. Jadi orang dulu setiap minggu sekurang-kurangnya orang yang tak baca Quran, dia boleh dengar orang baca Quran seminggu sekali. Dulu tak ada CD, ya, kaset ni pun, player kaset ni pun susah cari. Tahun 70 habislah, sebab lahir tahun 69, tahun 70 kan. TV pun satu kampung rumah tok ketua kan.
Masa tu kalau nak pergi tengok TV malam Sabtu. Sebab malam tu ada cerita P. Ramlee. Siapa nak tengok TV bayar 5 sen. Masuk dalam tong. Masa tu api tak ada. TV ni pakai bateri, TV hitam putih, dia TV tarik ni. Masa tu. Jadi malam Sabtu tu aku pergi tengok cerita P. Ramlee. Sebulan sekali kumpul kat padang sekolah. Dulu ada jabatan penerangan, sekarang ni tak tahu ada lagi. Bahagian penyiaran, nanti dia buat wayang pacak. Dulu. Jadi orang ulama terdahulu dia hebat macam mana dia nak menyatukan ummah. Nak menyatukan ummah. Nak bagi orang baik macam mana? Dulu orang alim memikir kepada ummah. Dia tak fikir diri dia. Dia fikirkan umat. Macam mana aku nak satukan umat? Nampak? Sekarang tak memikirkan dirinya sendiri. Macam mana? Itu ada hablum minan nas tinggi, gotong royong. Malam Jumaat orang ni bawa kuih seorang sikit. Sebab apa? Kerana bagaimana nak menyatukan ummah. Itu disatukan tu dengan jalan agama, tapi tak memberati umat itu. Itu hebat ulama-ulama terdahulu. Pergi mengajar naik basikal masa tu. Tapi ingat arwah atuk ni. Dipanggil Tok Su. Kalau di Sabak Bernam tu, dia memang orang terkenal lah. Ni anak saudara, cucu, orang tak tahu. Ada atuk dia Tok Guru, selain atuk dia sendiri. Kalau korang pangkanyang, konyang, dipanggil sana, dipanggil Tuan Guru Haji Jaudin. Dia ngajar kitab, semua kitab Jawi, kitab Arab dia rujuk. Itu hebat. Berkata seorang laki-laki kepada Mansur Hallaj, berpesan olehmu akan daku, maka berkata, iaitu nafsu engkau, jika tidak mengenala akan dia, kita tak urus akan dia, nescaya mengenala ia akan dikau. Kalau tak uruskan nafsu, nafsu urus kita. Tak urus nafsu, nafsu akan urus kita. Lepas tu urus nafsu kita. Nafsu ni memang nak tamak. Malam semalam sebut tentang jangan tamak dengan semalam, malam dua malam lepas. Jangan tamak dengan harta. Baik itu disuruh ulama lagi-lagi pada ahli ilmu. Ahli ilmu ni sebab pada pandangan Nabi lah, Nabi tak jumpa lagi ulama-ulama ni, tutup guru ni hidup dia susah, hati dia susah, tak ada. Sepanjang Nabi lalu jumpa tutup guru, dia tak cerita hal dunia ni. Dia tak cerita hal dunia. Sepanjang Abi Jarrah tutup guru, dia punya, sebab mereka punya tawakal kepada Allah tinggi. Tawakal. Abi dulu mengajar tahun 89, mula mengajar di Kuala Lumpur. Duit minyak orang bagi saguati masjid paling tinggi, masjid bagi RM30, RM10. Tapi dulu tak ada siapa ustaz berbuat. Ada satu masjid
Abi mengajar, lama Abi mengajar. Masih lagi dululah duit yang orang jamaah ni yang pusing tong milo, orang ni masuk RM1, 50 sen masuk, itu dibagi pada ustaz yang mengajar. Tak ada dengar lah, tak ada dengar ustaz mengungut ada. Sebab kita lihat perjalanan ahli ilmu dahulu mereka ini ditanamkan akan sifat tawakal pada Allah dan diberatkan akan amalan ilmu ni tadi dalam belajar, dalam mengajar, supaya mengikhlaskan diri pada Allah. Sebab mereka pegang jalan ilmu buat kerana dunia. Imam Ghazali sebut haram. Kenapa haram kata Imam Ghazali? Kait dengan hadis ni. Seolah-olah mereka tidak yakin dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Memang ada pendapat Abu Hurairah boleh mengambil upah untuk mengajar Quran. Ambil ke yang Abu Hurairah sebut minta? Ini faham ni. Mengambil upah dengan meminta menerima upah dengan meminta upah. Tapi kalau cakap benda ni, zaman ni orang marah. Minyak mahal, beras mahal, itu mahal. Memanglah mahal. Betul lah mahal. Siapa kata murah? Tapi yang dibincangkan tentang ahli ilmu, dia kena bertawakal pada Allah, yakin dengan Allah. Jangan buat kerana dunia, sebab buat kerana dunia dilaknat. Itu dia. Maka sayugianya, tapi ikutlah pendapat masing-masing. Macam Abi pegang macam tu dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah, Allah tak pernah biarkan gitu. Allah tak pernah biarkan gitu. Dia dulu, dia mula buka sekolah dengan almarhum 39 tahun, tak ada minta apa-apa, apa pun tak minta, semua tak minta. Allah tak biarkan itu. Allah uruskan. Kita ni pemegang amanah. Siapa yang mengamanahkan kita? Allah. Tubuh badan ni amanah tak? Dibagi amanah. Sebab itu besok balik kena tanya. Tangan kamu buat apa? Kaki kamu buat apa? Mata kamu buat apa? Macam orang bagi pinjam kereta, kamu pergi mana, buat apa, tanyalah. Sebab bukan kita punya. Tubuh badan kita ni bukan kita punya, harta ni bukan kita punya, tapi kita mengaku kita punya. Itu yang kita buat suka hati kita. Besok ditanya duit kamu tu, kamu buat apa? Sihat kamu buat apa? Masa lapang kamu buat apa? Tapi kita rasa kita pun punya. Ilmu yang ada pada kamu aku bagi pinjam, sebab itu boleh tarik balik. Macam mana tarik balik? Jalannya dibagi lupa. Duit ditarik balik, jalan macam mana tarik balik? Hilang, kena curi, bankrupt. Tak ada lah kan? Kita kata kita punya, kita lupa kita memegang amanah.
Isteri amanah. Besok kita ditanya perihal anak dan isteri kita bagi suami. Ayah akan ditanya hal anak-anak dia. Kita habis kata, kita ni kalau ditanya pasal isteri kita, memang tak lepas neraka. Tak lepas. Nak lepas, dia mengumpat, kita tak ambil tahu. Kalau dulu ada buka aurat lagi berapa tahun kita tak ambil tahu. Ya, macam kamu di sini alhamdulillah, kamu kahwin antara orang yang dah faham. Tapi hal-hal lain pernah tak tanya, awak mengumpat tak hari ni? Mana pernah tanya. Hal agamanya kita tak pernah tanya, tapi yang kita tanya hal dunianya. Awak dah makan, tu tanya. Tak tanya pun dia tetap makan. Awak mengumpat tak hari ni? Tu dia tanya. Kalau awak mengumpat, taubatlah. Itulah. Hal agamanya kita tak tanya. Kita tanya hal dunia. Awak nak apa? Baju. Awak nak apa? Periuk baru. Awak nak apa? Hal agamanya kita tak pernah tak. Kita tak monitor hal agama isteri kita, tak monitor hal agama anak-anak kita. Ini kesilapan. Orang dulu dia monitor hal agama anak-anak dia. Abi cakap Abi sendiri. Kalau Abi tipu, tanyalah Abang Khairul, Abang Nasrul, Abang Zizan. Dia tak lalui zaman almarhum. Almarhum dah meninggal. Baru dia ada. Kalau dia ada, atas shilling dia duduk. Almarhum dia monitor hal agama anak-anak dia. Dah semayang belum? Semayang tak ada tak? Ya. Macam tu. Macam itulah ayah kita dulu-dulu. Kita tak semayang, waktu semayang dia cari. Waktu baca Quran dia cari. Sanggup dia hantar, ambil balik. Ini orang dulu. Semayang Jumaat, malam Jumaat diajak sama-sama pergi masjid, bawa obor. Abi dulu kat kampung bawa obor. Pakai apa, kelapa punya tu, apa nama tu, Abang Masuk, apa nama tu? Hak yang lupa dah. Kalau malas nak cari, bawa pelita. Dulu kamu tak apalah, dah ada internet zaman kamu. Torchlight. Dulu bukan tak ada torchlight, ada, nak beli bateri tak mampu. Bateri dah habis, ketuk, jemur tengah panas. Nak bagi ada kuasa balik. Mana ada duit? Tapi walaupun tak ada duit, hidup berkat. Jadi nak apa? Nak berkat ke nak duit? Berkat. Nak ilmu ke nak berkat? Berkat. Nak hidup ke nak berkat? Berkat. Kalau hidup tak berkat, hati susah. Ada duit tak berkat, duit tak pernah cukup. Ada ilmu tak berkat, ilmu tak boleh bawa dekat kepada Allah. Cari berkat. Sebab itu habis selalu ulang benda sama. Barakah, 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 barakah. Ada keluarga berkat. Macam mana keluarga berkat? Baiti jannati, rumahku syurga. Duduk dalam rumah, tak nak keluar. Sebab rumah dah syurga. Isteri baik, anak-anak dengar cakap. Ni kata keluarga yang berkat. Ada murid berkat. Murid tak buat masalah, kurang masalah, tak ada masalah, berkat.
Bahawa mengendali ia akan nafsu dan dirinya dengan amalan yang kebajikan. Maka sayubinya bagi tiap-tiap seseorang bahawa mengendali ia akan nafsunya dan dirinya dengan amalan-amalan yang kebajikan. Ya, uruskan nafsu kita dengan amal yang baik supaya tiada mengendali oleh nafsu dan hawanya dan inginnya. Supaya nafsu kita tak kawal kita, tak urus kita. Ya, itu dia. Kalau ikut nafsu habis. Ya, bahawa tiada cita-cita oleh yang berakal bagi pekerjaan dunia. Kerana bahawa semua cita-cita dan urusing itu tiada menolak ia akan musibah, yakni bala. Siapa yang runsing dengan dunia, satu bala. Dan tiada memberi manfaat ia, bahkan memberi mudarat ia akan hati dan akal dan badannya. Sekarang semua orang menjadi fikir. Ya tak? Oh, mau jadi fikir. Untuk benda tak payah fikir, jangan fikir. Ya tak? Ya. Cucuk vaksin ni orang pun jadi fikir buat apa. Satu keperluan, cucuklah. Tak ada perlu, tangguhlah. Macam lah. Memang perlu. Kita buat masa ni perlu. Cucuklah. Oh, tak perlu. Tak payahlah cucuk. Besok kalau disuruh kat cucuk, tak cucuk kena tangkap. Cucuklah. Buat apa lari? Bodohlah. Ada orang nak cucuk lari. Bukan orang nak bunuh, orang nak cucuk. Orang tanya Abi, Ustaz cucuk tak? Ya. Sekarang belum lah cucuk. Sebab Abi tak pergi mana-mana, duduk rumah dia, nak cucuk buat apa? Abi duduk rumah, kedai tak keluar, kuliah tak ada, pergi mana-mana pun tidak. Kan? Orang kata dah cucuk boleh pergi Langkawi. Abi tak pergi Langkawi, buat pun cucuk. Siapa nak pergi Langkawi, cucuklah. Besok kalau jadi satu keperluan, siapa nak masuk masjid, tak ada had, tak ada apa, mesti cucuk. Cucuklah. Ikutlah keperluan. Tanpa peringkat yang perlu. Macam baru ni ada orang tanya Abi, Ustaz, macam mana saya keliru apa? Abi tanya, keliru apa? Majikan saya suruh cucuk. Kalau tak cucuk, dia akan pindah saya jauh. Abi tanya, kau nak pindah, tak nak pindah? Tak nak pindah. Tak nak pindah, cucuklah. Susah sangat. Itu pun nak suruh Abi fikir. Kan? Kalau nak pindah, cucuk. Tak nak pindah, jangan kalau tak nak pindah, cucuk lah. Susah sangat. Bukan dicucuk pakai pedang, alah jarum kecil. Dah terpaksa. Macam itulah. Itu pun nak jadi susah fikir akal buat apa. Tapi semayang tahajud tak nak fikir pula. Tak pernah dia tiap malam fikir, boleh tak semayang, dapat tak semayang. Ya tak? Manusia buat tak boleh melawan kehendak Allah. Orang mukmin ni Allah jaga. Orang mukmin ni dijaga oleh Allah. Buatlah kok mana orang kafir pun, tetap Allah jaga orang mukmin. Yakin. Orang mukmin dengar cerita ni. Apa? Keluarga Yasir. Isterinya nama apa? Keluarga Yasir, isterinya nama apa? Dah pejam celik. Selalu dengar Ammar bin Yasir kan?
Ammar tu anak, Yasir tu ayah. Isi dia ada lagu Sri Kandi Islam yang disula oleh Abu Lahab. Sumayyah, aduh, nampak. Tapi pada dia diangkat kesakitan oleh Allah sebab dia dah nampak syurga. Dapat doa dari Nabi, satu keluarga dapat doa dari Nabi menjadi ahli syurga Allah. Orang mukmin nampak disiksa, ya. Itu kita tengok wajah orang mati syahid senyum. Kalau kena bunuh sakit boleh senyum. Orang sakit senyum ke cong? Orang sakit, ada ke orang sakit dia senyum? Ada tak? Pernah jumpa orang sakit senyum? Ada. Orang mati syahid ni dibunuh, ditembak, macam mana boleh senyum? Dia tak ada rasa sakit sebab dia dah nampak bidadari Allah. Dah nampak jannah Allah. Itu kita tengok orang mati syahid wajahnya senyum. Nabi Ibrahim masuk dalam api, panas tak? Kalau kita tengok panas, tapi tak disakitkan oleh Allah. Orang mukmin, orang yang pegang sungguh-sungguh akidahnya, betul-betul pegang sungguh-sungguh dengan Allah, dijaga oleh Allah. Takut apa? Allah jaga. Manusia nampak macam seksa, tapi pada dia tak seksa. Itu hebat orang mukmin ni. Tapi akidah kena tepat, kena betul, dan mengikut jalan yang betul. Tapi kata 3 ilmu dihimpunkan sekali: tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tetapi kalau baca hadis tentang Jibril bertemu Rasulullah, hadis ni tengok, pertama ditanya ma huwal Islam, 2 ma huwal iman, 3 ma huwal ihsan. Islam sembahyang, puasa, zakat. Yang bicarakan tentang amalan sembahyang, puasa, zakat, haji ni ilmu apa? Fiqh. Ma huwal iman, yang berbicarakan tentang iman, akidah ni ilmu apa? Tauhid. Ma huwal ihsan, ibadat, dapat khusyuk. Yang membicarakan ilmu untuk mendapat khusyuk, hadir hati, ilmu tasawuf. Ke mana nak bawa tiga ilmu ni? Dia boleh tanya soalan last, mata sa'ah, bila kiamat? Rupanya tiga ilmu rangkum untuk mempersiapkan untuk kiamat. Kiamat besar, dunia hancur. Kiamat kecil, mati. Datang hadis Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdik. Jangan bicarakan tentang fiqh, jangan bicara tentang, asyik nak bicara tentang tauhid saja, asyik nak berbicara tentang tasawuf saja, tapi ambil intipatinya. Apa intipati fiqh? Ya. Kenapa suruh semayang? Kenapa kita kena semayang, puasa, zakat, haji? Kau hebatlah macam mana pun, kau tetap hamba Allah.
Hebatlah kau macam mana. Kau tetap hamba Allah, wajib semayang. Kaya kau macam mana, semayang. Alim kau macam mana, semayang. Semayang. Hebat kau macam mana, kalau kau tak mentauhidkan Allah, habis. Sebab syarat sah semayang ni Muslim, mukmin, bukan berakal je. Kata kau tak nak semayang boleh, gila. Ataupun belum akil balik. Umur dah 40 tak akil balik apa. Orang sekarang bukan-bukan dah kenal Tuhan tak payah semayang. Makin kenal Tuhan, makin dekat, makin banyak semayang, makin khusyuk semayang. Dah kenal. Bukan makin kenal Tuhan makin tak semayang. Ya tak? Cerita Isra Mi'raj ini cerita makrifah. Tawajjahtu min haitsu syi'ta. Nabi menghadap hadrah Allah. Kenal kan? Dah jumpa, lagi kenal lah. Makin Nabi kenal, turun semayang, bukan turun tak semayang. Selepas Isra Mi'raj, Nabi semayang kan, Nabi tak semayang. Oh, lagi kuat semayang, bertambah kenal sampai bengkak kaki semayang. Orang sekarang tak, dah kenal tak payah semayang. Mana boleh, kau kenal siapa tu? Yang tak semayang ni setan. Jadi salah kenal, rupanya salah kenal. Iblis kenal Allah tak? Kenal. Iblis semayang tak? Tak semayang. Lepas kenal laknat tak semayang? Tak semayang. Nabi Muhammad lepas kenal semayang. Iblis lepas kenal langsung dia laknat, tak semayang. Lagi hebat Iblis, ajak orang tak semayang. Dia dah tak semayang, dia ajak orang tak semayang. Jangan semayang, jangan semayang, jangan semayang. Iblis kan dia sama-sama dengan malaikat Jibril, dengan malaikat dalam jannah Allah. Itu dia. Jangan jadi iblis, jangan ikut iblis, ikut Nabi Muhammad. Iblis, orang kata, Allah kata dia salah, dia tak mengaku, dia mengaku salah, tapi sebab ego dia tahu tak semayang pun salah. Baik. Baik tu guru Abi dipesan, sekuat mana, setinggi mana engkau kenal Allah Ta'ala, tanda dia apa? Dilihat pada sekuat mana engkau beramal dengan syariat Allah. Lagi kuat kita kenal Allah, lagi banyak ilmu kita mengenal Allah, lagi kuat kita beramal dengan syariat Allah, bukan lagi kuat meninggalkan syariat Allah. Sebab perjalanan Rasulullah macam ni. Lepas Isra Mi'raj, dapat semayang, dapat ini, dapat syariat ini, dapat syariat ini, dapat sampailah ketika Nabi nak wafat, turun ayat al-yawma akmaltu lakum, kan, sempurnalah agama bagi kamu, agama kamu. Baik. Dan tiada memberi manfaat ia, bahkan memberi mudarat ia akan hati dan akal dan badan, dan mencederakan ia akan amal kebajikan. Habis amal kebajikan dicedera. Dan tiada mencita-cita ia akan pekerjaan akhirat. Itu dilarang kita ini mengikut hawa nafsu,
langsung hati kita kuat kepada dunia, sebab kita boleh meninggalkan akan pekerjaan akhirat. Karena bahawasanya pekerjaan akhirat itu memberi manfaat akan pada akhirat. Wallahu a'lam. Dah. Ya. Itu pesan ulama ni kena ikutlah. Kita nak ikut siapa lagi kalau tak bukan ikut ulama? Kita bukan orang pandai. Ya. Hadis pun baca salah. Hadis pun baca salah. Kadang baca hadis salah, baca Quran salah. Sebab habis orang bodoh. Kadang balik kuliah, ya, kadang menantu habis tegur, ya baca ayat tadi salah. Betulnya macam mana? Oh macam ni. Oh, ya. Kalau orang bodoh memang salah. Tapi jangan tak menerima nasihat walau yang memberi nasihat tu anak kita sendiri. Sebab tak guna pun kalau kita sombong, tempat dia neraka. Sebab orang sombong tak boleh masuk syurga. Ada tak payahlah sombong. Tak payahlah sombong. Sombong buat apa? Rugi. Dalam dunia sombong sikit je. Sombong 5 minit tak boleh masuk syurga. Wallah. 5 minit sombong. Sekejap. Tapi tak boleh masuk syurga. Rugi. Betul jadi orang tawaduk sangat. Betul ulama suruh kita jangan lupa sedar diri. Aku ni hamba Allah. Betul Ibn Athaillah sebut hamba tu siapa? Apa sifat hamba? Bodoh, hina, miskin, lemah. Aku berhajat dengan Allah. Lemah dari segi fizikal, lemah daripada segi rohani pun lemah. Fizikal lemah, rohani pun lemah. Itu Allah ajar kita hauqalah la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tapi kita lupa, kita rasa kita kuat. Yang bila rasa kuat, sombong, tak ada sejarah orang sombong tak dibinasakan Allah. Qarun, Fir'aun, Haman, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad musnahkan oleh Allah sebab sombong. Itu jangan sombong. Ada ilmu jangan sombong, ada harta jangan sombong, kuat jangan sombong, jangan sombong. Selalu tawaduk. Dan satu lagi yang lebih besar, apa dia? Jauhi akan perkara-perkara yang boleh buat kita sombong. Jauhi akan majlis-majlis yang boleh membuatkan kita sombong. Ni ada. Apa perkara, apa jalan yang boleh mendatangkan kita sombong, jauh. Sebab melihat pada diri kita. Jangan lihat pada orang, diri kita. Orang lain tak apalah, nak pergilah. Sebab dia tak sombong. Dia orang tawaduk. Dia duduk mana pun dia boleh jaga diri dia. Jangan kita tak mampu. Bila kita duduk je situ, kita jadi sombong. Jadi janganlah duduk. Kita tahulah diri kita macam mana. Nampak memang hebat. Tengok rupa hebat. Rupanya tak hebat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyah wassalam wa akitna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berkatkanlah kami
Berkatkanlah keluarga kami, anak-anak kami, pelajar-pelajar kami, ya Allah, laki perempuan, kedua madrasah kami, orang yang mengenali kami, orang yang sentiasa Allah suka selalu bantu madrasah kami. Berkatkan mereka ya Allah, berkatkan madrasah kami, kedua-dua madrasah kami ya Arhamar Rahim, Darul Atiq dan Raudatul Ulum itu ya Allah. Dan orang yang berada di dalam madrasah kami, pelihara kami daripada segala fitnah ya Allah, bala, wabak dan penyakit yang besar-besar ya Allah. Pimpin kami, keluarga kami dan kami semua pada jalan Engkau ya Arhamar Rahim. Jangan Engkau lepaskan kami ya Allah. Jika kami buat salah, maka ampunkanlah dan ingatkanlah, berilah kami petunjuk ya Allah, supaya kami dapat balik pada jalan Engkau yang lurus ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jika kami sombong, Kau tegurlah ya Allah. Berilah kami hidayah agar kami dapat jadi hamba yang tawaduk dengan Kau ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jika kami mula ragu dengan Kau, Kau tegurlah kami ya Allah. Pimpinlah kami ya Allah, sehingga kami bertambah yakin dengan Kau ya Allah. Sebab kami ini lemah, kami banyak salah ya Allah. Jangan Kau biarkan kami terus menerus ragu dengan Kau ya Rahman Rahim. Ragu dengan apa yang dibawa oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, kami tak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Kau ya Rahman Rahim. Selesaikan masalah kami, mudahkan urusan kami, peliharalah kami ya Allah daripada ketentuan yang tidak baik atas kami, anak isteri kami, keluarga kami, kedua madrasah kami ya Rahman Rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.